Salam sejahtera. Habislah harapan Azmin Ali untuk merampas Selangor semalam. Apalagi yang boleh dilakukan oleh Azmin Ali selepas ini? Azmin Ali sebenarnya menurut pemerhati politik, beliau melakukan kesilapan paling besar apabila beliau meninggalkan PKR. Apabila beliau menyertai langkah Sheraton dan mengkhianati Pakatan Harapan. Tindakan Azmin Ali lakukan pengkhianatan itu menyebabkan populariti beliau semakin tidak disukai. Lebih daripada itu, laluan beliau untuk menjadi sekurang-kurangnya timbalan Perdana Menteri sudah hampir berkubur. Dalam dunia politik, terutamanya apabila beliau menyertai Parti Bersatu, peluang beliau untuk menjadi Perdana Menteri maupun timbalan Perdana Menteri semakin hari semakin malam. Nak jadi menteri pun semakin hari semakin malam. Hal ini kerana pertama sekali Azmin Ali telah pun kalah di Dewan Parlimen Gombak, di kerusi Parlimen Gombak. Selain daripada itu, beliau hanya menjadi adun sekarang ini. Dan anda yang tahu, untuk mau jadi ahli parlimen, dia mesti menang pilihan raya. Namun, oleh kerana terdapat banyak saingan dalam Parti Bersatu dan kemungkinan besar Parti Bersatu akan kehilangan sokongan dalam pilihan raya umum pada masa akan datang, kelihatan Azmin Ali kini berada di dalam lembah yang paling kelam yang sukar untuk beliau bangkit semula. Ini kan pula berita terkini di Selangor ini telah pun membuatkan Azmin Ali semakin tiada harapan untuk kembali kuat di Selangor. Hal ini kerana apa yang dilaporkan hari ini, dinobatkan negeri paling telus bukti demokrasi subur di Selangor. Maka dengan ini, populariti Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor sekarang ini, kini makin gah dan sukar pintas oleh sesiapapun. Dengan begitu berjayanya Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor, mengemudi negeri Selangor ini sehingga dinobat sebagai negeri paling telus. Selangor dinobatkan sebagai negeri paling telus berkenan belanjawan di Malaysia dan berkongsi kedudukan teratas dengan Terengganu. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Institut Demokrasi dan Hal-Ehwal Ekonomi IDEAS. Amiruddin berkata, menurut laporan tersebut, belanjawan yang dibentang kerajaan negeri mudah diakses, terperinci dan diberi ruang perbahasan sebaiknya dalam Dewan Negeri Selangor. Alhamdulillah, laporan tersebut turut mengiktiraf negeri Selangor sebagai negeri mencatatkan bilangan hari persidangan Dewan Negeri tertinggi, katanya. Ini adalah bukti amalan demokrasi subur dan mekar di Selangor, yang mana beliau menyangkal dakwaan yang dibuat Ketua Pembangkang baru-baru ini, yaitu Azmin Ali. Katanya di Facebook hari ini, susulan pengumuman positif itu, Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor berharap untuk mengekalkan momentum berkenan. InsyaAllah kita akan perbaiki ruang yang ada bagi meneruskan momentum baik ini, ujar beliau lagi. Wow, tahniah diucapkan kepada negeri Selangor yang telah pun dilonjakkan, dinobatkan sebagai negeri paling telus demokrasi subur di Selangor. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum ini kita digemparkan dengan berita kononnya ada himpunan anti Anwar Selamatkan Malaysia 2.0 yang bakal diadakan di Tambun. Semalam Anwar Ibrahim kata, betulkah ada? Dia pun hairan, bahkan Anwar Ibrahim kata, kalau ada pun tak apalah. Begitulah ciri-ciri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memang paling dibenci oleh musuh beliau kerana beliau tidak mengambil hati tentang apa yang berlaku. Sepanjang politik Anwar Ibrahim, memang dapat dilihat beliau ini bukan seorang yang pendendam.
Kalaulah dia pendendam, pasti ramai sudah yang meringkuk di penjara. Tetapi Anwar Ibrahim kata, tak apalah kalau ada pun. Namun demikian sehingga ke waktu saya membuatkan konten ini, belum lagi kedengaran apa-apa himpunan yang berlaku di mana-mana tempat, sama ada di Tambun maupun di Putrajaya. Semasa himpunan dibuat di Putrajaya baru-baru ini, yang juga melibatkan NT Anwar, hanya beberapa ratus orang yang hadir, tak sampai pun 500 orang. Ada yang kata yang datang itu mungkin orang-orang yang berkepentingan semata-mata. Ada juga yang orang kata dikiranya itu sekeluarga, anak beranak, cucu piti, semua datang. Dan ada juga yang mahu mengatakan kepada mereka, kamu datang itu benar-benar nak memperjuangkan Malaysia ataupun hanya mau memperjuangkan orang-orang tertentu. Ada juga yang kata ini bukan himpunan nak selamatkan Malaysia, tapi ini himpunan nak selamatkan Tengkuk sendiri, nak selamatkan parti sendiri, nak selamatkan anak, cucu, menantu, cicit, semualah keluarga-keluarga mereka. Ada yang kata, kenapa orang benci sangat dengan Anwar Ibrahim, sedangkan Anwar Ibrahim sekarang sudah bermati-matian mau menyelamatkan Malaysia daripada keruntuhan ekonomi. Dan yang malangnya, kesihannya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ialah kerana di saat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau meneruskan legasi yang agak kurang baik, yaitu legasi hutang 1.2 trilion. Bukan bilion, tapi trilion. Bayangkan itulah yang terpaksa dihadap oleh Anwar Ibrahim. Siapapun yang menjadi Perdana Menteri pasti akan terkesan. Dan kita bersyukur kena mempunyai Anwar Ibrahim. Saya fikir kalau bukan orang seperti Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri, entahlah, kita pun tidak tahu apa yang akan jadi dengan negara Malaysia yang melaungkan, yang melalak Perikatan Nasional Pembangkang tu. Anda cuba terangkan siapa Perdana Menteri Anda yang Anda nak sokong masuk jadi Perdana Menteri nanti. Adakah daripada PAS, daripada Parti Bersatu, maupun daripada parti-parti yang lain? Adakah Muhyiddin boleh menjadikan negara ini sekali lagi gah seperti yang Anwar Ibrahim lakukan? Pada bulan Julai tahun ini, begitu banyaknya kemenangan demi kemenangan, pengiktirafan demi pengiktirafan diberikan kepada Malaysia. Namun saudara, saya rasa himpunan anti Anwar yang mau dibuat di Tambun itu mungkin dah anak tirikan atau tidak dilayan oleh rakyat, tiada yang menyertai, ataukah telah ditunda atau dibatalkan. Hal ini kerana semalam pihak berkuasa iaitu polis Diraja Malaysia telah pun menyatakan bahawa himpunan itu tidak menepati syarat. Dengan kata yang lain, himpunan itu adalah himpunan yang haram. Pihak polis juga telah menyatakan bahawa jangan sesekali ikut, nanti anda dalam hidup yang bermasalah pula. Jadi, adakah himpunan Selamatkan Malaysia NT Anwar itu kini dibatalkan atau ditunda? Saya pun sebenarnya hairan apa yang mereka enti sangat dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim ini pernah sakau duit rakyat, pernah curi duit rakyat, pernah terlibat dalam konflik melibatkan kewangan negara atau apa-apa sajalah, bolehlah anda mungkin enti dengan Anwar. Tapi tak tahulah, bila ditanya mereka sebenarnya pun kurang tahu apa yang sebenarnya mereka enti kepada Anwar Ibrahim. Jadi kalau anda benar enti kepada Anwar Ibrahim, silalah tulis 1 hingga 5 senarai mengapa anda enti dengan Anwar. Kalau itu pun anda tidak boleh penuhi sebanyak 5 tu, berhentilah enti Anwar kerana mungkin hanya mendatangkan dosa kepada anda semua. Jadi adakah benar himpunan enti Anwar dibatalkan? Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya jamin isu paling panas semalam ini akan menarik perhatian anda semua. Ianya berkaitan dengan
dapatan terbaru SPRM berkait dengan skandal. Wah, skandal apa? Skandal kapal perang Malaysia, iaitu kapal selam. Selama ini sudah hampir lama kita tak dengar cerita tentang isu kapal selam ini, iaitu Skropini. Wah, sejak kerajaan bertukar daripada kerajaan Perikatan Nasional, kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob, daripada Muhyiddin sampai Ismail Sabri Yaakob, cerita tentang kapal perang dan juga tentang kapal selam Skropini ini menjadi tular. Sejak akhir-akhir ini jarang sudah kita dengar. Rupa-rupanya itulah yang kita cakap, dalam diam bekerja. SPRM akhirnya hari ini dilaporkan sebagai berkata telah mendapat petunjuk baru berkaitan dengan pembelian Skropini menurut sumber. Wow, inilah yang paling kita mahu tahu. Sila share berita ini supaya cerita tentang fitnah kepada kerajaan sekarang kononnya tidak lagi membuat siasatan, telah memberhentikan siasatan dan macam-macam, dapat dihentikan. Semua tu bohong, semua tu adalah fitnah. Rupa-rupanya SPRM masih meneruskan dalam diam bekerja hebat. Itulah kehebatan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. SPRM dapat petunjuk baru berkait dengan pembelian Skropini menurut sumber. Siasatan kini tertumpu kepada penyelewengan sebanyak 42 juta ringgit, yaitu sebahagian daripada 530 juta ringgit yang dibayar dalam kontrak membekalkan perkhidmatan sokongan. Wow, ini bukan jumlah yang kecil. Ini suatu jumlah besar, yaitu membabitkan nilai 42 juta ringgit daripada 530 juta ringgit yang dibayar dalam kontrak. Maksudnya 530 juta itu adalah jumlah, tapi yang telah diseleweng adalah sebanyak 42 juta ringgit menurut laporan ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dikatakan mendapat petunjuk baru berhubung siasatan ke atas pembelian kapal selam Skropini. Menurut sumber berasaskan petunjuk baru tersebut, SPRM melihat semula siasatan dengan memfokuskan kepada beberapa petunjuk yang diterima. Katanya, siasatan tertumpu pada penyelewengan sebanyak 42 juta ringgit, yaitu sebahagian daripada 530 juta ringgit yang dibayar dalam kontrak membekalkan perkhidmatan sokongan berhubung pembelian kapal selam tersebut. Sebuah syarikat tempatan yang dilantik dikatakan membuat pembayaran kepada beberapa syarikat tanpa pengetahuan lembaga pengarah menurut sumber. Wow, ini memang luar biasa. Sebuah syarikat tempatan yang dilantik dikatakan membuat pembayaran kepada beberapa syarikat tanpa pengetahuan lembaga pengarah menurut sumber itu. Nah, ini memang menarik lah kan. Dipercayai pembayaran-pembayaran dengan jumlah 42 juta ringgit itu diseleweng kepada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh ahli keluarga pemilik syarikat terbabit. Katanya, SPRM akan meneruskan siasatan ini dengan memanggil beberapa orang saksi, kata sumber, dan menambah badan anti rasuah itu mengenal pasti individu-individu yang terlibat dan telah merakam percakapan mereka sebelum ini. Siasatan kes terhadap Skropini ini tidak pernah ditutup dan perkembangan ini akan memperlihatkan ianya akan diaktifkan semula berdasarkan penemuan baru, katanya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki pada April dilapor berkata, siasatan berhubung berkaitan pembelian kapal selam Skropini oleh Malaysia pada tahun 2002 masih berjalan. Beliau dipetik sebagai berkata, SPRM berhubung dengan pihak-pihak di luar negara bagi mendapatkan maklumat tentang beberapa transaksi. Pembelian 2 kapal selam Perancis itu berlaku pada tahun 2002. Kapal Diraja Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak masing-masing tiba di Malaysia pada September tahun 2009 dan Julai 2010. Wow, makin panas nih. Apapun kita ucapkan tahniah kepada SPRM atas kehebatan mereka meneruskan siasatan ini. Semoga kebenaran dapat kita tahu tak lama lagi. Salam sejahtera.
Baru-baru ini tular satu lagi perkara yang paling menarik perhatian kita, yaitu Himpunan Anti Anwar, Himpunan Selamatkan Malaysia. Nak jadikan cerita, saya nak tanyalah, agak-agak apa yang mau diselamatkan untuk Malaysia itu? Himpunan Selamatkan Malaysia 2.0 tu himpunan untuk apa? Apa sebenarnya yang nak diselamatkan? Sehingga kalau masih ingat, baru-baru ni tular satu poster Himpunan Malaysia, Selamatkan Malaysia tu telah menjadi lawak jenaka, dikecam dan dipermainkan oleh netizen. Penyokong-penyokong Pakatan Harapan mengubah poster itu menjadi bukan Selamatkan Malaysia, tetapi selamatkan menantu, selamatkan tengkuk sendiri, selamatkan anak sendiri, dan selamatkan diri sendiri. Semua itu lah yang menjadi perhatian netizen. Kerana netizen minta senarai daripada penganjur Selamatkan Malaysia itu, apa yang nak diselamatkan. Mereka yang anti dengan Anwar nak diarah senaraikan apa yang mereka anti sangat dengan Anwar Ibrahim. Mereka diarah menyenaraikan apa yang nak diselamatkan sangat daripada Malaysia ni. Kalau kata ekonomi kita bulan Julai ini mencanak naik setinggi gunung Kinabalu. Dalam bulan Julai ini, semua perkara yang baik-baik berlaku kepada Malaysia. Terkini, Malaysia disenaraikan sebagai 10 negara paling selamat di dunia. Antara 10 negara paling selamat di dunia. Mengalahkan Korea Selatan, mengalahkan Jepun, mengalahkan Amerika Syarikat, mengalahkan China, mengalahkan Rusia. Banyak negara yang dikalahkan. Kita menduduki tangga yang ke-10. Bukankah itu hebat? Jadi nak tanya satu kali lagi lah, apa maksudnya selamatkan Malaysia itu? Nak selamatkan daripada apa? Nak selamatkan daripada apa? Itu persoalan dia. Kalau dulu ada Himpunan Selamatkan Malaysia, mungkin disebabkan oleh isu-isu seperti 1MDB dan sebagainya, seperti kebankrapan, kerugian dan sebagainya. Tapi yang sekarang ini nak selamatkan daripada apa? Itulah yang menjadi buah mulut kepada orang yang tak suka dengan himpunan itu. Tapi hari ini yang mengejutkan kita, apabila Anwar Ibrahim ditanya tentang himpunan haram Selamatkan Malaysia yang mahu dianjurkan di Parlimen Tambun, ini pula jawapan Anwar Ibrahim. Saya sangka dia mula takut seperti yang dikatakan oleh para penyokong Perikatan Nasional Pembangkang, walau mereka kata mungkin akan membuatkan Anwar Ibrahim menggelepur, takut, dan mungkin akan segera pulang ke Tambun untuk menyelamatkan kawasan Parlimen Tambun. Tapi rupa-rupanya bukan itu yang berlaku. Sebaliknya, Anwar Ibrahim ketika ditanya demo anti Anwar di Tambun, Anwar jawab dengan begitu mudah. Dia kata, ada ke? Kalau ada, tak apalah. Anwar hanya jawab begitu. Ada ke? Tak apalah, kata Anwar Ibrahim. Maknanya, Anwar Ibrahim tak ambil berat perkara itu. Kenapa? Dia lebih ambil berat bagaimana nak memajukan Tambun, bagaimana nak memajukan Malaysia berbanding mengambil berat yang perkara sepele seperti ini. Perkara ini hanya akan menyebabkan gangguan emosi maupun gangguan kepada proses Anwar Ibrahim memajukan Malaysia, memajukan negara ini. Kalau dia ambil berat ini dan dia hanya menumpukan kekuatan tenaga beliau kepada perkara ini, kitalah yang rugi sebenarnya. Tapi Anwar Ibrahim kata, ada ke? Tak apalah, itu saja dia jawab. Dan dia percaya kepada anggota keselamatan yang sebelum ini telah pun memberi amaran kepada semua rakyat Malaysia, jangan sertai himpunan itu, kerana himpunan itu himpunan haram yang tidak lulus syarat, tak menepati syarat. Jadi kalau sudah tak menepati syarat dan haram, kenapa nak ikut lagi? Itu semua adalah perkara yang bodoh.
Kalau Anda ikut juga, Anda dah tahu itu salah, nak buat juga, Anda hanya menjerumuskan diri pada masalah yang besar. Demo anti Anwar ada ke? Tak apalah, kata Anwar Ibrahim. Satu himpunan dirancang untuk diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Tambun oleh Sekretariat Selamatkan Malaysia 20.0 esok. Anwar ketika ditanya mengenai himpunan itu bagaimanapun tidak mengulas lanjut. Anwar hanya menjawab, adakah perhimpunan tu? Tak apalah, katanya kepada media selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Ibnu Masud di Keramat hari ini. Polis Perak memaklumkan himpunan yang dirancang diadakan di Pejabat Ahli Parlimen Tambun oleh Sekretariat Selamatkan Malaysia 20.0 esok tidak mematuhi syarat yang ditetapkan di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2021. Jadi beliau kata, Ketua Polis Daerah Ipoh, Abang Zainal Abidin Abang Ahmad berkata pihaknya menerima pemakluman mengenai Himpunan Mahkamah Rakyat Hukum Anwar melalui penganjur pada Rabu lalu. Setelah disemak, didapati pemakluman ini tidak lengkap dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan di bawah Akta Perhimpunan Aman tahun 2012. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan jangan ikut himpunan 20.0 itu kerana ianya haram dan tidak diluluskan. Bye-bye.